Di Malaysia telah berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak. Di Malaysia telah berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak, iaitu 190 kes semalam, disusuli 125 kes baru pada hari ini. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Tapi ada yang degil seolah-olah mereka tidak akan dijemput. Padan Muar Johor, di Jawa turut dilakukan Jati Kuala Linggi, Bekalan Balak dan Pantai Puteri. Hari ini saya akan mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia yang akan memberikan faedah manfaat kepada anda semua. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, saya berharap pendekatan terbuka berkongsian status pelaksanaan pakej prihatin ini akan dapat memberi keyakinan kepada rakyat. We are a government that listens. We always welcome feedback and we will do our best for the people and businesses for the sake of the nation and the economy. Untuk kita mengadakan perancangan sebarang kesulitan yang dialami oleh petugas kesihatan sedia maklum, tetapi dengan 18 Mac itu adalah kereta akhir. Beri semangat kepada saya untuk perbualan bahan yang digunakan dan kaedah sanitasi, eksekutif operasi berita dan editorial media prima. Saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan langkah tambahan bagi pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin tambahan, dan pakej tambahan berjumlah 10 bilion ringgit. 10 bilion ringgit ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keuangan PKS dan seterusnya menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Dari segi M40 juga kita tidak itulah sebabnya kita confident nak memberi pertolongan kepada golongan M40 kerana kita ada data mereka di dalam data di lembaga hasil. Kini kita telah bersedia untuk memulakan pendekatan ketiga, iaitu membuka semula aktiviti ekonomi di seluruh negara secara terkawal dan berhati-hati. Dengan ini, kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu, iaitu crowded places, tempat sesapis, tempat tertutup, association, bercakap jarak dekat, iaitu wash, cuci, guna air dan sabun atau guna hand sanitizer, wear, makan. Individu yang bergejala pernafasan batuk atau
suku cita saya memaklumkan, kerajaan akan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau secara ringkasnya PENJANA dengan tema Bersama Menjana Ekonomi. Secara keseluruhannya terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. 35 bilion ringgit di bawah PENJANA ini. Rangsangkan ekonomi, stimulate ekonomi. Dalam rangka pelan, ianya mestilah tangka dan statistik agar setiap pencapaian dapat dipantau dan diperhalusi dengan cepat dan tepat. Data terkini juga akan PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP yang akan bermula pada 10 Jun 2020 hinggalah 31 Ogos 2020. Apabila berkata pihaknya berpuas hati dengan membantu PDRM, perlu mengikut prosedur operasi standard SOPD. Pemulihan PKPP, tinjauan mendapati penumpang pengangkutan transit aliran masa MRT, bas rapid. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, menyantuni titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 yang lepas. Baginda telah bertitah agar jemaah menteri melaksanakan segala amanah dengan jujur dan penuh tanggungjawab serta jangan sekali-kali mengabaikan kesejahteraan rakyat jelata. Menjunjung titah tuanku, saya kerap mengingatkan jemaah menteri agar sentiasa komited dan ikhlas dalam menjalankan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Dan wirawati petugas barisan hadapan negara. Ini bukan hari pertama sidang video Perdana Menteri bersama petugas barisan hadapan diadakan. Sebelum ini, mengambil semangat amalan Tiga, bagi memastikan kesemua melalui jawatan kuasa yang diwujudkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan jadi kini tibalah masanya kerajaan memberikan lebih banyak kelonggaran pada saudara-saudari dengan syarat saudara-saudari mengambil tanggungjawab secara serius untuk mengamalkan kebiasaan baru kehidupan dan mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini bermakna tanggungjawab untuk memastikan wabak COVID-19 kekal terkawal berada di tangan saudara dan saudari sekalian. Sebelum melaluinya, pengunjung diminta mengimbas kod QR. Daerah Muar Siang Tarikh, antara yang hadir wakil industri kecil dan sumber perubatan masing-masing. Rancangan kewangan kepada negara di rantau ini. Menteri Kanan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, sokongan daripada komuniti perniagaan sangat penting. We are a nation at war with invisible forces. The situation we are now facing is unprecedented in history. And this government may not be the government that you voted for. But I want all of you to know that this government cares for you. I accepted the fact that I came in as Prime Minister, as your Prime Minister, not at the best moment. I face political, economic and health crisis all at the same time. And this unprecedented situation, of course, requires unprecedented measures. So my dear brothers and sisters, and the children of this beloved country, whether you are a Malay, Chinese, Indian, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, orang asal, please bear with me. And of course, my friends in the cabinet and the government. We are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together as one nation. And God willing, we will come out stronger when this crisis ends and the dust settles, insyaAllah. Saya minta sokongan daripada saudara dan saudari sekalian. Marilah kita berganding bahu mengharungi krisis ini bersama-sama.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.